Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam siri yang keempat. Kita masih lagi dalam siri untuk menguasai dunia matematik, dan dalam siri yang keempat ini kita akan meneroka beberapa jenis soalan yang melibatkan soalan jodoh. Semalam kita dah tengok satu daripada jenis soalan jodoh ialah soalan yang melibatkan jodoh yang biasa. Saya mengharapkan semua anda yang mengikuti atau berada dalam grup Cemerlang Admit ini sudah pun menghayati apa yang dimaksudkan dengan jodoh biasa. So untuk hari ini dalam masa kurang lebih 30 minit kita akan melihat beberapa jenis soalan jodoh. Yang pertama ialah yang saya sentiasa sebut JDJ, jodoh dalam jodoh. Yang kedua ialah PPP, pengantin pemalu. Dan ketiga ialah PSP, pengacau palsu. Yang keempat yang melibatkan persamaan kuadratik, dan yang kelima yang melibatkan persamaan serentak. InsyaAllah kita akan melihat semua jenis jodoh yang ada di situ. Tapi sebelum itu saya ingin memperkenalkan satu istilah yang sebenarnya saya dah sebut dah rasanya beberapa kali, tadi baru sebut, iaitu istilah yang saya panggil sebagai pengantin. Untuk itu cuba kita hayati dulu soalan 1 dan 2 yang ada di skrin. Soalan 1, kalau kita baca soalan ada satu jasad kat situ, iaitu 6 jasad. Dan siapakah kad pengenalan kepada 6? Bahasa Melayu kata jejari, dan matematik kata R ataupun J. Baik, 6 ini walaupun dia jasad, tugas dia ialah untuk digantikan ke dalam jasad kepada soalan. Pasal soalan tanya, cari luas. So bila soalan kata cari luas, luasnya kad pengenalan mesti ada jasad. Jasad luas adalah, semua dah tahu, pi r square atau pi j square jika kita bagi j sebagai kad pengenalan kepada jejari. Maka apa yang kita buat? Kita akan gantikan r dengan nombor 6, pi 6 kuasa 2, dan jasad inilah yang kita panggil sebagai luas. Tetapi jika kita melihat soalan yang kedua, cari jejari bulatan yang luasnya 20 cm square. 20 memanglah jasad, tetapi 210 ialah jasad yang cukup special, kerana inilah special matematik tambahan. Kerana apa? Kerana 20 ini memang kad pengenalan dia ialah luas, LUAS. Tetapi jasad luas kita dah belajar. Luas dalam luas bulatan bersamaan dengan pi r square kuasa 2. Maka logiklah sekarang 20 ini sebagai satu jasad yang kita boleh jodohkan dengan jasad pi r square. Ingat, pi r square juga jasad, kad pengenalannya ialah luas. 20 juga adalah jasad, kad pengenalan sama luas. Maka antara dua jasad ini, 20 kita boleh jodohkan dengan pi r square. Jadi mulai daripada sekarang saya mengharapkan semua yang ada dalam grup ini jelas 20 ini adalah pengantin. Kenapa? Kerana dia boleh jodoh dengan satu jasad yang lain. Berbeza dengan soalan yang pertama di mana 6 bukan pengantin, kerana 6 tidak boleh dijodohkan. Dia hanyalah jejari. Kita tidak pernah belajar apakah formula jejari bulatan. Yang cikgu bagi ialah formula luas bulatan. Jadi kesimpulannya, tidak semua jasad adalah pengantin, tapi pengantin tetap adalah jasad. Ada jasad yang bukan pengantin, tapi semua pengantin adalah jasad. Berbekalkan itulah saya sentiasa sebut dalam WhatsApp group, anda semua adalah pelajar yang cemerlang insya-Allah dalam matematik tambahan. Okey, so kita pergi kepada apa yang kita nak tengok hari ini. Saya sediakan beberapa soalan untuk menggambarkan jodoh yang special ini, dan saya mengharapkan anda semua sudah download soalan itu. Kalau tak ada, sekadar tengok ajalah di skrin ini. Okey, soalan yang pertama. Fungsi f dan fungsi g ditakrifkan sebagai fx. Jadi kita ada satu jasad 3x tambah 2, dan satu lagi jasad ialah gx, jasadnya ialah kx tolak 6. Ada dua kad pengenalan dengan dua jasad yang berbeza. Okey, soalan 1 ialah soalan yang khusus kepada jenis jodoh yang special, JDJ.
Dan saya dah kata bila JDJ membawa maksud jodoh dalam jodoh. Pernah di beberapa hari sebelum ini dalam WhatsApp group saya introduce soalan JDJ. So hari ini kita tengok sekali lagi. Soalan tu kata carikan nilai K jika FG sama dengan GF. Sekali lagi saya ingatkan, dua-dua ini adalah kad pengenalan semata-mata. Setiap kad pengenalan memang ada jasad. Siapakah jasad FG? Kita dah hafal. Jasad FG adalah G ganti dalam F. So kita ada jasad G, KX tolak 6 digantikan dalam jasad F. Jasad F ialah 3X tolak 2. Saya terus buat 3KX tolak 6. Saya gantikan X yang ada di sini dengan jasad G tolak 2. Dan untuk mendapatkan jasad GF, saya gantikan F ke dalam G. So kita ada jasad G, K. Dan saya gantikan X yang ada di G itu dengan 3X tolak 2 dan tolak 6. Seterusnya saya kembangkan. Saya lepas ni tak panggil kembangkan, saya panggil buka kurungan 3KX tolak 18 tolak 2 bersamaan dengan tiga KX tolak 2K tolak 6. 3KX tolak 2K tolak 6. So kita nampak sekarang ada JDJ. Kenapa ada JDJ? Kerana di sebelah X ini memang ada 3K dan betul sebelah X ini 3K. Kita tak boleh jodohkan 3K dengan 3K, kita tak akan dapat jawapannya. Tetapi yang lain daripada itu, negatif 18 negatif 2 boleh kita jodohkan dengan 2K tolak 6. Saya mengharapkan semua yang follow video ini dapat menangkap apa maksud JDJ. Jadi negatif 20 saya gabungkan sama dengan negatif 2K tolak 6. Dan daripada itu kita akan mendapat jawapan atau B. Saya pesan kemarin, kita guna istilah B untuk jawapan. Kita mendapat B di mana kad pengenalannya adalah K. Menggunakan kalkulator. So saya mengharapkan semua faham apa yang dimasukkan dengan JDJ. Jodoh dalam jodoh. Kita jodohkan satu jasad sebelah kiri dan dengan satu jasad lain sebelah kanan, dan kita jodoh pula satu jasad yang mana berada yang saya bulat ini dengan jasad yang ada di sini. Itulah cerita JDJ. Okey, kemudian kita pada soalan yang kedua. Terus soalan kedua. Saya bacakan soalan kuadratik ni. Graf bagi fungsi kuadratik FF3 2H tolak X tolak 1 kuasa 2 dengan keadaan H pemalar mempunyai titik maksimum 1 H tolak 10. Okey. Kita boleh guna kaedah jodoh pun, tetapi saya nak highlight soalan ini dengan JDJ. Apa maksudnya? Maksudnya, saya mengharapkan semua yang ada di sini sudah pun belajar apabila kita mempunyai titik maksimum. Daripada titik maksimum jasad 1 H tolak 10, kita boleh nyatakan balik apakah jasad kuadratik itu. Menggunakan kaedah hafal. Pertama ialah A X tolak 1. Apabila nilai X di sini sama dengan 1, di sini akan jadi negatif 1 kuasa 2. Dan apa yang ada di sini ialah nilai bagi Y tambah H tolak 10. Saya sentiasa sebut, you are my student, is the best student. Yang ini tak perlu faham. HAFAL, hafal saja. Apa maksudnya? Apabila kita ada titik maksimum atau minimum, kita boleh nyatakan balik apakah jasad kuadratik yang mana titik maksimum minimum itu. Okey, kemudian yang diberi kepada kita adalah Fx sama dengan, saya buka kurungan 3 darab 2, kita akan dapat 6H tolak 3 buka kurungan X tolak 1 kuasa 2. So perhatikan jasad yang atas dengan jasad yang bawah, dua-duanya milik Fx, mempunyai kad pengenalan yang sama dan dua-duanya dalam bentuk
apa dia? Penyempurnaan kuasa 2 atau bentuk vertex KSSM. So apa JDJ kat sini kalau kita perhatikan? Okay, JDJ kat sini ialah yang ini A buka kurungan X tolak 1 kuasa 2 akan sama dengan negatif 3 buka kurungan X tolak 1 kuasa 2. Kalau takdir soalan tanya apakah nilai A, kita boleh jawab A bersamaan dengan negatif 3. Dan yang satu lagi yang kita boleh JDJ kat situ adalah H tolak 10 ini sama dengan 6H. So saya tuliskan H tolak 10 sama dengan 6H. Jodoh dalam jodoh. Yang atas, jasad atas jodoh dengan bawah, dan sebahagian daripada jasad yang di atas ini, jasad juga jodoh dengan yang di bawah. Maka kita dapat nilai H seperti soalan tu tanya. Catatkan nilai H. Okey, sekali lagi saya pesan untuk dapat jawapan guna kalkulator. Simple jawapan, tetapi kita nak anda cekap guna kalkulator. Saya ada ramai pelajar tuition yang mana dia tak guna kalkulator, at the end benda yang senang pun jadi susah. Okey, kita pergi pada soalan yang ketiga. Okey, ketiga ini soalan ni yang pelajar yang anda tingkatan 5, so okeylah anda dah belajar geometri koordinat, tetapi yang tingkatan 4 tak belajar lagi, jangan bimbang saya kata, kerana kita tidak belajar tajuk. Anda, jika anda fikir siri video yang 4 ini anda belajar tajuk, anda tersilap besar. Yang sebenarnya anda belajar dunia matematik. Dalam minda anda letak dulu dunia matematik. Okey, tajuk geometri koordinat yang kita nak highlight kat sini ialah PPP. Apa makna PPP? Saya dah kata PPP adalah pengantin pemalu. Pengantin pemalu tadi kita dah sebut pengantin. Dalam soalan kita ni tak ada pengantin pun. So that's pengantin itu kita dah kena cari berdasarkan apa yang kita belajar. So that's why saya menggunakan istilah pemalu, kerana tiada dalam soalan. Okey, kita baca soalan. Diberi garis lurus yang menyambungkan titik A 5K dan B 812 adalah berserenjang dengan garis lurus yang menyambungkan titik P 52 dan Q 10. Cari nilai K. Pertama, saya nak sebut dunia matematik. Kita ada sekarang ni dua jasad A dan B. Kat pengenalan kata A, jasadnya 5K, dan kat pengenalan kata B ialah dan jasadnya adalah 812. Okey, setiap jasad saya nak lukis sekarang ni garis lurus. Saya lukis garis lurus. Kerana dia kata diberi garis lurus yang menyambungkan. Okey, sekarang A, hujung dia 5K dan hujung garis lurus yang ini adalah B 812. Tengok pentingnya kita menghayati dunia matematik. Ada kat pengenalan A, ada jasad 5K, ada wajahnya. Dan wajahnya menggambarkan garis lurus apabila disambungkan dengan B adalah berserenjang. Ini satu istilah bagi pelajar tingkatan 4 mestilah asing, tapi tingkatan 5 dah tahu. Berserenjang membuat maksud ada satu garis lain yang mana bersudut 90 dengan garisan AB. Betul lah dia kata kerana berserenjang dengan garis lurus yang menyambungkan titik P. So jasad 52 kat pengenalannya ialah P, dan satu lagi jasad 10 kat pengenalannya ialah Q. So saya lukis wajah garis PQ, mestilah wajahnya macam ni kerana dia bersudut 90. Kenapa dia bersudut 90? Kerana soalan tu bagi tahu berserenjang. So perkataan berserenjang menggambarkan wajah yang mana 90 darjah. Jadi hujung ni kita boleh buat sebagai P52 jasadnya, dan di sini adalah Q kat pengenalan jasadnya 10. Saya sentiasa sebut jasad kat pengenalan wajah. Saya guna dunia matematik. So apa special bagi soalan ni? Kita kena tahu apabila dua garis atau wajah ini berserenjang, bila kita darab kecerunan antara AB, kecerunan bagi AB kita darab dengan kecerunan bagi PQ, kita mendapat satu pengantin yang kena hafal negatif 1. Guna strategi hafal
tak rugi hafal dalam periksa. Dua garis berserenjang, bila kita darab, kecerunan dua garis itu mesti sama dengan negatif 1. Sekali lagi saya sebut, ini hanyalah kad pengenalan dan anda mesti sebolehnya mencari siapakah jasad yang dimaksudkan dengan kecerunan AB. M ialah kad pengenalan matematik yang kita rujuk kepada kecerunan. So jasad atau formula kecerunan simple sangat. Atas ialah Y1 tolak Y2, K tolak 12 kerana K ialah milik Y dan 12 juga milik Y, per dengan di bawah ialah X1 tolak X2 iaitu 5 tolak 8. Kan 5 itu milik X dan 8 milik X. Kita darab dengan kecerunan PQ sama formula dia, jasad dia. Y1 tolak Y2, 2 tolak 0 kerana 2 milik Y di titik P dan 0 milik Y di titik Q, dan bagi dengan 5 tolak 1, inilah sama dengan negatif 1. Anda guna kalkulator, anda mendapat B, yang mana jasad bagi B kad pengenalannya A, seperti soalan tanya cari nilai K. Kad pengenalannya adalah K, maaf. Saya ada pesan sekali lagi, guna kalkulator untuk mendapat jawapan yang ini. Anda jangan jadi mangsa di mana anda tersilap kira, mendapatkan jawapan yang salah semata-mata kerana anda tidak guna kalkulator. Okey. So, kita pergi pada yang keempat. Yang keempat ialah PSP. PSP ialah pengganggu palsu. Sebenarnya kalau kita perhati, yang saya sebut sebagai pengganggu ni macam ni. 2X tambah dengan 5Y sama dengan 10. Kita tak akan dapat cari nilai bagi X. Nilai X kita tidak akan dapat cari kerana ada pengganggu. Y kita anggap sebagai pengganggu. Tetapi dalam setengah soalan arithmetic, ada yang kita anggap sebagai pengganggu palsu PSP. Kenapa? Kerana kehadirannya dalam persamaan atau jodoh itu tidak mengganggu jawapan. Sekali lagi, bagi tingkatan 4, anda bukan nak belajar sukatan membulat, anda nak mengukuhkan kepahaman dunia matematik. Kerana anda masih belum belajar pun. Saya baca soalan, pelajar menunjukkan dua sektor. Sektor adalah kad pengenalan bahasa Melayu. Dan wajah sektor OAB ini dipanggil dengan nama sektor OAB. Sektor sebenarnya ialah semacam kek yang kita ini pandangan atas kek, kita belah kek ini, kita ambil yang ini dipanggil dengan nama sektor. Dan ada satu lagi sektor OCD. Ini sektor OCD, OC dan kemudian datang mari sini, kemudian kita dapat D. Okey, sebuah bulatan berpusatkan O. Ini wajah O dan pusatnya ialah O. Diberi sudut AOB ialah theta radium. Sudut ini ialah theta radium. Kata 4, mesti tak tahu apa yang maksud theta radium. Tak ada masalah. Sudut kita akan belajar ada dua. Satu darjah dan satu lagi ialah radium. Dan panjang lengkung AB. Sekarang kita berjumpa dengan satu kad pengenalan bahasa Melayu. Panjang lengkung AB. Panjang lengkung AB, ini wajah panjang lengkung AB. Ini wajahnya, panjang lengkung AB. Panjang lengkung AB ada formula atau jasad bagi panjang lengkung AB, iaitu R theta, di mana formulanya ialah jejari darab dengan sudut theta. Tengok, saya bagi jejari AO kad pengenalan sebagai R. Peri pentingnya wajah kita bahagi kad pengenalan jika dia tiada jasad. Jadi bila kita bagi jejari AO sebagai R, maka panjang lengkung AB. Panjang lengkung AB formulanya adalah R theta. So inilah panjang lengkung AB, R theta. Dan soalan dikata dua kali sama dengan dua darab panjang jejari OB. So panjang jejari OB sebenarnya sama dengan OA, juga sama dengan R. Mana kita tukar daripada kad pengenalan bahasa Melayu, panjang jejari OB dengan kad pengenalan matematik kita buat sebagai R. So sekarang saya ringkaskan, kita dapat R theta sama dengan 2R. Soalan kata cari nilai theta.
Kita nampak macam kita terganggu nak dapat titah kerana kewujudan satu pengganggu R. Tapi yang ni saya kata ini adalah pengganggu yang palsu, kerana kita boleh pindahkan. Selepas ni saya tak panggil pindah, kita pindahkan R ke sini dan kita matikan R atas dan bawah, kita dapat nilai titah 2 seperti yang soalan tu tanya, cari nilai titah. Saya mengharapkan apakah maksud PSP ni anda semua jelas, dan kita akan jumpa acap kali dalam mat tambah additional mathematics soalan PSP antara soalan yang popular. Okey, so kita pergi kepada balik ke soalan yang kelima, kepada pengantin pemalu. Kita dah tengok tadi soalan yang keempat, kita berbalik soalan yang ketiga, juga ialah soalan PPP. So kita pergi kepada yang kelima, ialah pengantin pemalu. Saya tersilap tagging soalan ni bukan PPP, iaitu PK, persamaan kuadratik. Minta maaf atas kesilapan itu. Persamaan kuadratik. Apa yang saya nak tekankan ialah persamaan kuadratik bukan hanya sekadar berada di tajuk persamaan kuadratik, tapi dia berada di mana-mana dalam tajuk, dalam subjek matematik tambahan. So maknanya kita kena sentiasa alert ada soalan yang mana akan jadi persamaan kuadratik. Saya ambil tajuk fungsi sebagai contoh. Kita baca soalan, cari nilai x di mana fungsi fx 7x tolak 10 per x memeta kepada dirinya sendiri. Okey, memeta kepada dirinya sendiri ini anda kena menggunakan strategi hafal. Memeta kepada dirinya sendiri ini membawa maksud apabila dia bermula x dengan satu nilai x, dia berakhir dengan nilai x yang sama. Itu maksud memeta pada dirinya sendiri. Asal x dipetakan, kita mendapat image yang juga nilainya x. Dan di sebelah kanan kita, jasadnya adalah, saya ambil soalan 7x tolak 10 bahagi x. Maka apabila anda baca memeta kepada dirinya sendiri, anda akan jodohkan 7x tolak 10 bahagi dengan x dengan x juga. Kerana dua nilai ni sebenarnya ialah nilai milik fx. Mungkin rasa keliru, sebab tu saya dah sebut sangat, guna strategi yang paling dominan dalam RMAT, iaitu hafal. Apabila anda dah faham esok, okeylah, mana anda tak perlu hafal. Tapi pada this time, semasa anda masih lagi dalam keadaan baru belajar, tak ada salahnya anda hafal. Okey, kemudian saya pindahkan x, 7x tolak 10 sama dengan x square, maka anda faham bahawa kita sebenarnya mendapat fungsi kuadratik. Student saya di kelas bila sebut kuadratik, dia orang boleh guna kalkulator terus untuk mendapatkan jawapan. Cuma jangan lupa, kuadratik akan menghasilkan dua jawapan. Biasanya dua jawapan. Kemudian bila dah dapat jawapan, fakturkan balik. Jangan lupa fakturkan balik untuk kemungkinan adanya markah di sini. Markah kaedah sini, K1 sini. Okey, saya jelas. Maknanya ada setengah soalan, walaupun dalam tajuk fungsi atau apa saja tajuk, tetapi at the end, akhirnya persamaan itu akan menghasilkan persamaan kuadratik. Sebenarnya soalan yang kelima ini dua dalam satu. Dia juga boleh saya anggap sebagai PPP, pengantin perempuan pemalu, kerana tak ada pasangan bagi 7x tolak 10 per x dalam soalan. 7x tolak 10 per x ini kita jodohkan dengan x hanya dengan ilmu yang kita ada. Apabila soalan itu kata memeta kepada dirinya sendiri, maka inilah pengantin yang pemalu yang kita kena hadirkan berdasarkan ilmu yang kita ada. Okey, dan saya akhir sekali, ada soalan yang melibatkan persamaan serentak. Saya ada modul saya panggil di mana-mana, siri di mana-mana, persamaan serentak ada di mana-mana, persamaan kuadratik ada di mana-mana, PPP ada di mana-mana dalam soalan.
Sebab saya kata you are my student, the best student, kerana anda jelas every time anda tengok soalan, anda tahu apa yang anda akan buat. Okey, baca soalan yang ke-6. Kita ada 2 pengantin. Bukan hanya sekadar jasad, sekarang dia pengantin. Kerana 16 memang jasad, tapi ada jasad yang sifatnya pengantin. Bahasa Melayu kata apa? 16 sebutan ketiga. Dan setiap kad pengenalan bahasa Melayu ada kad pengenalan matematik, iaitu T3, dan setiap kad pengenalan matematik ada jasadnya. Saya harap semua faham, semua tahu jasad T3 ialah A tambah 2D. Dekat tempat yang baru belajar, cuma ingat bahawa setiap kad pengenalan ada jasad. Jasad ini adalah formula. Saya minta maaf kerana ini janjian geometri. Sorry. So, janjian geometri T3 ialah A R kuasa 3 tolak 1. Asalnya ialah A R kuasa N tolak 1. So, N sama dengan 3. 3 tolak 1, 2. Satu lagi pengantin adalah 8. 8 ni adalah hasil tambah sebutan ketiga dan keempat. Maknanya 8 adalah T3 ditambah dengan T4. Kalau kita tengok hasil tambah sebutan ketiga, T3, dan yang keempat. Dan dua kad pengenalan ini ada jasadnya, iaitu T3 ialah AR kuasa 2 tambah dengan T4 ialah AR kuasa 4 tolak 1, 3. So yang inilah yang saya maksudkan dengan dua-dua persamaan ini kita selesaikan dengan kaedah persamaan serentak. Simple persamaan sebenarnya, kerana kita boleh ganti AR kuasa 2 di sini, kita gantikan dengan 16. So 16 tambah dengan AR kuasa 3 sama dengan 8. So AR kuasa 3 sama dengan 8 tolak 16 negatif 8. Kita ada satu lagi persamaan di atas. So saya letak kat bawah AR kuasa 2 sama dengan 16. Maka saya boleh matikan A dengan syarat saya bahagikan. So saya matikan A, saya mendapat sekarang R kuasa 3 digabungkan dengan R kuasa 2 menjadi R, dan jadi 8 gabung dengan 16 kita dapat negatif 1/2. Saya guna istilah gabung. Selepas pada ni fasa 3. InsyaAllah esok kita akan jumpa dengan istilah gabung. So kita dapat R. Walaupun soalan tanya cari sebutan pertama dan si bos punya, R ni sebenarnya adalah kad pengenalan matematik, dan kad pengenalan bahasa Melayunya ialah nisbah sepunya. So kita faham bahawa ada kad pengenalan bahasa Melayu, ada kad pengenalan matematik. Dan untuk mendapatkan sebutan pertama, soalan ada satu lagi. Soalan pertama, kita gantikanlah nilai R dalam mana-mana persamaan, kita akan dapat sebutan pertama di mana kad pengenalannya adalah A. Saya rasa cukup setakat tu. InsyaAllah dalam masa 30 minit kita sudah pun berjaya menguasai beberapa jenis soalan jodoh dalam dunia matematik. Sehingga kita berjumpa di siri yang seterusnya, iaitu fasa 3 dunia matematik. Sekian, wassalam.